أنتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Luqman atas jemputan tadi. Okey, kita baca pada muka surat yang ke-69. Kita sambung dalam topik Al-Amru. Okey. So, topiknya ialah Halil Amru yaqtadi tikrara. Adakah bila disebut fi'al amar itu ia merujuk kepada perkara yang berulang-ulang ataupun one off sahaja? Okey, adakah bila suruhan itu dia merujuk kepada yang berulang-ulang ataupun hanya sekali sahaja? Wala yaqtadi tikrara 'ala sahihi. Jadi jawapan dia wala, tidak membawa kepada tikrar ikut pendapat yang sahih. Okay, nombor 5 tengok nombor 5. Walal marrah, dan bukan sekali pun. Jadi macam ni pula tu. Li'annama qusida bihi min tahsilil ma'muri bih yatahaqqaqu bil marratil wahidah. Tapi dia kata sebenarnya apa yang diqasadkan dengannya, yang dimatlamatkan dengannya adalah untuk mencapai menghasilkan apa yang disuruh. Ianya akan tercapai dengan sekali perbuatan. Wal aslu bara'atu zimmati mimma zada 'alaiha. Dan kaedah kita mengatakan al-asl, secara asalnya dia telah pun terlepas daripada sebarang tanggungan bila dia dah buat sekali sahaja. Yang kali kedua, kali ketiga itu tidak ada maksud lah. Itu cuma benda yang tambahan. Yang penting sekali buat tu dah memadai. Illa, jangan baca sampai situ. Baca sampai situ kita pun noktah. Kita pun wallahu a'lam. Mampu ya. Memang dia tu urara. Illa. Nah, itu biasa dalam kitab. Bila kita membawa ibarat kitab, antum nak nakalkan, pastikan nakal dengan betul-betul. Dengan nakalkan separuh-separuh. Sebab apa dia boleh bawa erti, silap erti. Illa, melainkan iza dallad dalilu ala qasdit tikrar. Melainkan sekiranya dalil tersebut memang dia membawa ataupun dia menginginkan nature dia ialah nature berulang-ulang. Fayu'malu bihi nombor 9. Fayu'malu bihi tengok bawah ya. Bid-dalil syar'i abil 'urfi 'ala tikrar. Jadi kalaulah kita nampak dalil tersebut memang dia punya nature je ialah nature-nya, behavior dia ialah tikrar, berulang-ulang, maka benda itu kita kena bawa ulang-ulang. Fayu'malu bihi ataupun faya'malu bihi, maka beramallah dengannya. Ka'amrin bis salawatil khamsi wal amri bisawmi ramadana. Seperti arahan untuk bersalawat ataupun bersolat 5 waktu sehari, yang kita akan ulang pekerjaan itu hari-harian, serta dengan arahan untuk mengerjakan puasa Ramadan yang akan kita puasa setiap kali Ramadan. Bukan sekali sahaja, bahkan setiap kali kita akan berpuasa Ramadan. Bukan sekali. Okey. Jadi dikata wa muqabilus sahih, tapi pada pendapat yang muqabil kepada sahih, lawan kepada sahih. Antum kena ingat kalau dalam term-term Allahumma salli Muhammad, dalam term-term fiqh, bila sahih lawan dia muqabil sahih. Muqabil sahih ni ialah dhaif. Kalau asah lawan dia muqabil asah, mungkin sahih. Jadi pendapat yang asah lawan dia sahih. Pendapat yang sahih lawan dia dhaif, tapi muqabil sahih. Itulah dia punya pendapat. Ini dalam kitab Minhaj kita akan belajar jenis-jenis pendapat. Wa muqabilus sahih, lawan kepada sahih dia kata apa? Yaqtadi tikrar. Fi'al amar itu ataupun amar itu akan membawa kepada perubahan ataupun pengulangan. Fayastawibu al-ma'mura bil matlubi ma yumkinuhu min zamanil umri. Maka hendaklah dipenuhkan apa yang disuruh itu dengan apa yang dikehendaki, apa yang boleh dalam tempoh hidup dia. Macam tu pula. Haisu la bayana li'amadil ma'murih, di mana tidak pun disebut sampai bila nak kena buat.
lintifa'i murajjihi ba'dahu ala ba'din. Ya, Kerana apa? Kerana tidak ada mana yang kuat berbanding yang tak kuat. Jadi pendapat yang sahih, yang mukhabil sahih kata setiap suruhan itu memang kena buat berterusan. Kerana apa? Tidak ada mana-mana pendapat yang mentarjihkan dia adakah dia sekali ataupun dua kali ataupun seterusnya. Tapi ini mukhabil sahih. Okey, mukhabil sahih, jangan kita risaulah. Okey. Ini pendapat yang mukhabil sahih, jadi kita pun tak akan pegang lah. Cuma yang sahih kita kata apa? Yang sahih mengatakan bila ada suruhan, kita akan buat sekali. Tapi kalaulah suruhan itu berbentuk kena buat selalu. Jangan berzina. Tak boleh ya. Bukan sekali je jangan berzina. Tak boleh berzina sampai bila-bila. Tikrar. Itu dia punya nature. Jangan buat sekali pun perbuatan tersebut. Jangan minum arak. Bukan sekali je tak minum. Saya semalam tak minum. Hari ni saya minum. Alhamdulillah lah. Sebab apa saya ikut konsep tu. Tak, bukan yang tu. Okey, salah tu. Saya ikut pendapat yang muqabil asah. Muqabil sahih. Muqabil sahih kata berulang-ulang. Dia berulang-ulang lah. Tapi pendapat yang paling, saya ikut pendapat yang paling sahih. Dia tak berulang. Allah kata jangan minum arak. Sehari je saya tak minum arak. Esok saya minum arak. Sebab apa? Sekali je arahan dia. Okay. Itu cenekel tu. Kalau ada orang macam tu, dalam mahkamah syariah memang pening kepala hakim lah. Dia hujah tu, dalam hujah usul fiqh tu. Kata Syekh Al-Mahalli yang mensyarahkan kalam Al-Juwaini, mampu. Hakim pun tak erti dah. Kan? Jadi bahaya Ilmu ni bahaya. Sebab tu kalau pergi pada orang yang tak warak, dia hancur lah. Dia akan merosakkan lah. Tapi ada ilah tu. Melainkan memang tabiat. Dalil itu memang menyuruh kita sentiasa berulang-ulang. Jangan berzina. Tak boleh ya. Asalkan hidup, jangan dekati zina. Jangan mencuri. Asalkan hidup, berulang-ulang kali pun peluang datang, tetap tak mencuri. Kerjakan solat. Selagi ada hayat kita bersolat. Macam itulah dia punya kefahaman. Sebab apa? Sebab saya faham bahawa arahan tersebut sifatnya berulang-ulang. Okey. Seterusnya, halil amru yaqtadil fawra am la? Ni. Adakah bila Allah arahkan itu, dia membuat maksud buat lalu, buat sekarang, buat selalu ataupun buat terus ataupun tidak? Okey. Buat terus ataupun tidak? Jawapan dia ialah wala yaqtadil fawra, nombor 3 tak? Adatan bila masyaqqatin wa idafatu zaman ila al-umri bayaniyatan. Itu dia punya tamyiz. Mana kata apa? Tak perlulah kita nak bersegera kan. Nombor 3 apa? Wala adamu kama yadullu alaihi kalamu. Okey. Kama wa ka'an haqqal musannifu ay yaqula. Ini kerja para muhasyi lah. Dia kata seolah-olah macam musannif Imam Al-Juwaini nak kata apa? Illa ma dalla dalilu minhu al-fawr ka'amri bil Islam awit tarahi kama fil hajj. Dia terangkan itu gunanya ulama yang buat hasyiah. Seolah-olah nak kata adakah setiap fi'il amal ataupun arahan tersebut membawa maksud serta-merta ataupun tidak? Jawapannya tidak. Setiap arahan tersebut tidak membawa maksud serta-merta perbuatan itu perlu dikerjakan. Melainkan, tengok, pergi bawah balik. Melainkan sekiranya dalil itu menunjukkan kena buat serta-merta. Contohnya apa? Masuk Islam. Kena, kan? Apakah dalil yang mengatakan pergi haji? Quran lah. Walillahil hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kan? Kamu kena buat haji tapi siapa yang mampulah. Jadi bentuk siapa yang mampu tu, itu merupakan taraqi. Boleh tangguh. Jadi ulama Syafi'iyah melihat pada dalil tersebut, dia kata ini merupakan dalil mengatakan, menunjukkan yadullu ala anna al-amra bil haji amrun bit tarahi.
Okay, ataupun amran bit tarakhi. Suruhan untuk mengerjakan ibadah haji yang merupakan fardu kepada umat Islam adalah perkara yang boleh dibuat dengan tarakhi ataupun bertangguh. Kenapa? Sebab dalil tu kata manis tata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu? Siapa yang tak mampu? Tak mampu. Okay. Jadi itu di antara, walaupun dalam surah Baqarah kata wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah, itu arahan tu, haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Macam suruh bersegera ini. Kena pergi esok ni umrah ni. Contohlah kan. Dia bila baca banyak dalil, baca, tak say lah. Kena yang mampu, boleh tangguh. Oh, Nabi pun tak wajibkan kata kena buat esok serta-merta. Jadi maknanya boleh tarakhir lah ni. Jadi di situlah kita faham tidak semua dalil menunjukkan kepada faur, melainkan nampak dia suruh faur. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha. Orang yang beriman bertaubatlah kalian kepada Allah. Ini macam suruh bersegera ini. Kan jadi nampak dia punya tabiat dalil itu kena bersegera. Di situlah fungsi ataupun peranan Hasyiah itu mengatakan maksudnya dalil itu ataupun arahan itu tidak semestinya perlu difahami dengan serta-merta jikalau dia tak menunjukkan kepada itu. Li'annal gharda minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bizzaman al-awwal duna zaman as-sani. Kerana matlamat arahan tersebut hanyalah untuk mewujudkan perbuatan itu tanpa dikhususkan zaman pertama ataupun kedua. Yang penting buat. Itu je. Okay, yang penting buat. Okay. Tapi bila kita baca wala yaqtadil fawra ini, kita kena ambil pendapat ni, ambil nota daripada muhasyi ni. Kalau dalil tu macam tu passion dia. Dalil tu kata memang tak perlu segera pun. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Oh, kena nikah cepat ni boy. Tak boleh ni. Kan tak itu. Bacalah hadis lain. Ya ma'syarasy syabab, istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Kan. Wahai orang yang belia, kalau mampu silakan kahwin. Tak mampu fa'alaikum bil ba'ati. Kan. Jadi benda-benda macam itulah kita kena tahu. Okey, jadi kita boleh faham kesemua dalil tidak semuanya, kebanyakan halnya tidak menyuruh serta-merta. Okey, like lu. Bahkan kalau kita lihat dalam pensyariatan salat pun, okey, walaupun Nabi SAW terima salat ketika Isra' wal Mi'raj, tapi selawat ataupun sembahyang yang pertama dirikan adalah zuhur, bukan subuh. Bukan subuh. Zuhur. Nabi dah turun, barulah turun Jibril mengajar sembahyang. Ni waktu dia. Jadi sembahyang pertama kerjakanlah zuhur ketika hari selepas Isra' wal Mi'raj. Bukan serta-merta, bukan subuh lalu sembahyang, tidak. Okey. Jadi selana bila Allah suruh arahan itu tak semestinya serta-merta, yang penting ia dibuat tanpa mengkhususkan mana-mana zaman. Time ni ke, time lepas ni ke, tak kisah. Okey. Wa qila, tapi pendapat kedua mengatakan qil dalam kitab fiqh, dalam kitab akidah, dalam kitab lughah, qil maknanya itu pendapat yang dhaif. Qila. Ulama kita dah beradab, dia qil. Dia tak kata wa qalu dhaif, tak. Itu adab para ulama kita. Wa qila. Okey, dia katakan. Al-Imam Sibawayh. Siapa Sibawayh? Man, siapa Sibawayh? Ulama nahu doktor. Sibawayh. Siapa tuan guru dia? Kita tahu. Tuan guru dia lah. Tuan guru dia ialah Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Okey. Khalil bin Ahmad Farahidi ni banyak sumbangan daripada Islam, khususnya dalam membuat tanda-tanda Al-Quran. Okey. Jadi Sibawayh ni guru dia Khalil Ahmad, Khalil. Bila Sibawayh ni, dia orang Parsi ya. Sibawayh ni, dia menukilkan pendapat tuan guru dia. Qala Khalil. Kata Al-Khalil, tuan guru dia lah. Kalau dia ada pendapat lain,
Dia kata dalam buku dia waqila. Padahal tu pendapat dia. Berkata guruku pendapat sekian sekian sekian. Kalau pendapat dia bertentangan dengan guru dia kata apa? Waqilah, dan dikatakan oleh ulama lain. Padahal dia tu adab para ulama. Dia tak kata Khalil guru aku, tapi bagi aku lain lah. Tak, dia tak macam tu. Itu para ulama kita ta'adub dengan ulama, dengan guru dah amat tinggi. Waqilah, inilah yang kita warisi daripada mereka, walaupun mereka ada pendapat lain, walaupun Imam Al-Qalyubi ada pendapat lain yang bertentangan dengan pendapat Al-Juwaini, dia kata waqilah. Okay? Dan dia tak kata pun ana amilu ila hadzal kalam, aku cenderung dengan pendapat ini, tak. Dia pendapat tu benda tu amat dijaga oleh mereka. Mereka tak tarjih pun, melainkan yang betul-betul memerlukan tarjih. Okay? Melainkan mereka yang ada kekuatan tarjih macam Imam Nawawi. Okey, waqilah dikatakan dalil ini ataupun fi'al amar memang membawa kepada serta-merta. Nombor 4, tengok bawah sikit. Kama fin nahyi, begitu juga dengan tegahan. Okey. Wal murad, tengok bawah sikit. Wal muradu bil fawri wa adamihi fil maf'ul, yang difahami daripada serta-merta dan tidak serta-merta ialah pada apa yang nak dikerjakan. Wala yakhruju ma'a taraqihi an wasfihi bil wujub law fa'alahu al fawr, dan benda tu tidak akan terkeluar daripada fawr, daripada serta-merta, ataupun tidak terkeluar daripada fawr walaupun dikerjakan serta-merta. Terbalik, dan dia tak terkeluar daripada tarakhi walaupun dia kerja serta-merta. Contoh arahan haji. Kena pergi ni. Lala ni dia kaya kan. Ada kabel besar, boleh beli visa Foroda. Dia terus pergi. Saya rasa saya kena pergi ni. Tak apalah, bayar mahal pun saya pergilah. Dia faham pergi haji tu faur, sedangkan tu tarakhi. Jadi kalau fi'al amal itu maksud tarakhi, tapi kita faham faur, apa hukum dia? Tak apa. Macam kama fis salah. Contohnya macam bab solat. Allah suruh sembahyang zuhur. Waktunya pukul 1.30 sampai pukul 4.45. Tak boleh weh. Pukul 1.30 sembahyang juga. Sembahyang lalu. Sembahyang terus. Apa hukum dia? Dia menganggapkan aqimus salah tu ialah serta-merta. Tak apalah. Okey lah. Cantik tu. Macam tu lah. Walaupun kita faham tu tarakhi, tapi kita buat serta-merta. Salah tak? Tak. Yang salah, benda yang serta-merta, kita faham tarakhi. Itu salah tu. Okay? Benda yang serta-merta, kita faham tarakhi. Contohnya apa? Orang yang solat, tiba-tiba kena najis. Dalam kaedah kata, kena tarakhi, kena faur. Al-faur campakkan tempat najis tu. Kalau selendang, campak selendang tu. Kalau kain, cabut kain. Habis cerita lah. Cabut kain, tak tinggal apa dah. Okay. Kalau kena kita punya najis pada kita punya selendang, kita punya ridak kita, serta-merta campak kan. Tapi dia faham terbalik. Tak apa, simpan dulu. Dia simpan letak tu, batal lah. Tapi kalau benda tu benda tarakhi, mengerjakan solat, boleh pukul 2 zuhur boleh solat, pukul 3 boleh sembahyang zuhur, pukul 4 pun boleh. Tapi dia faham faur. Dia buat awal-awal. Okey tak? Okey. Itu dipanggil fi awal waqtiha. Tidak ada masalah. Okey, jadi macam itulah. Okey, jadi tapi apapun yang paling kuat mengatakan tidak, arahan tersebut tidak semestinya membawa erti serta-merta, melainkan dalil itu mengatakan serta-merta. Okey, kita dia. Turun lagi. Sikit lagi ya. Last. Ma la yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sorry. Ma la yutimmul wajib illa bihi. Apa yang tidak sempurna wajib melainkan dengannya. Wal amru bi ijadil fi'li umira bihi wa bima la yutim. Amrun bihi wa bima la yutimmul fi'lu illa bih. Baca betul-betul Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yutimmul fi'lu illa bihi. Kal amril bis salati amrun bit taharati al muaddiyati ilaiha. Bila ada arahan untuk melakukan sesuatu perbuatan,
dia adalah merupakan arahan kepadanya, untuknya, dan juga arahan untuk perbuatan yang tidak akan sempurna melainkan dengannya. Faham tak tu? Bila disuruh kita ni untuk makan, contoh ni contoh bodoh sekaligus kita boleh sila makan nasi. Sekaligus kita faham, oh nasi kena masak. Nasi kena dihidangkan dengan pinggan. Dia tak sila makan nasi, dia ambil beras turun makan. Awak hang tak masak dulu, lah suruh makan nasi. Kan? Lurus lah pula. Tak macam tu. Sila makan makanan yang sihat. Apa kita boleh faham? Kena beli, kena masak, kena jaga dan sekian-sekian lah. Benda yang seiringin ataupun yang mulazim dia. Itu maksud dia. Bila Allah suruh bersolat, sekaligus Allah kata sila buat syarat sah solat. Berwudu, pakai pakaian bersih, ngadap kiblat, dan sebagainya lah. Jadi itu point dia, itu benda yang kena masuk. Jadi di sini kita boleh tackle orang yang mengatakan yang mengambil satu dalil itu bersendirian. Kan? Bersendirian. Dia ambil seketul je. Ambil seketul. Apa-apalah yang seketul lah. Yang seketul. Dia ambil satu benda tu. Pada benda yang Allah tak khususkan, tapi dia khususkan. Bila Allah kata wa aqimus salah, kenalah cukup dia punya syarat. Wa ata'uz zakah, kenalah cukup dia punya syarat. Haul dan nisab. Bukan bila Allah kata berilah zakat, beri bayar. Tak. Saya tak cukup syarat. Tak cukup pendapatan saya. Jadi benda macam itulah kena. Kenapa? Mana ada Allah kata kena cukup syarat? Di situ ulama usul tackle. Yesh. Bila Allah suruh buat sesuatu perkara ataupun ibadah, sekaligus bermaksud perkara yang juga melengkapkan benda itu kena buat. Wa atimul hajj wal umrata lillah. Pergilah haji, sempurnakan haji dan umrah kerana Allah Ta'ala. Buat pasport weh. Mana ada pasport orang suruh buat? Pak tu kan. Kan kena bawa pergi buat haji. Kan kena pergi umrah. Jadi kita kata okey, kalau nak pergi haji umrah ni kena juga buat pasport ni. Kena apply visa ni. Kena guna travel ni. Dan sebagainya. Kena tempah ni tiket kapal terbang lah sebagainya. Orang mana ada ni tak ada muka sunnah ni bid'ah ni tak ada zaman Nabi ni. Kita kata tak boleh lagu tu. Kan? Benda tu yang melengkapkan ibadah tersebut. Benda tu yang melengkapkan ibadah tersebut dan dia bertukar-tukar setiap zaman. Nak tak nak, bila kita kata pergi haji itu wajib, wasail untuk pergi haji juga adalah wajib. Daftar dulu, simpan duit, buka akaun dan sebagainya. Seperti kal amri bis salah, arahan mengerjakan solat sekaligus kita boleh faham, wajib juga kita menyediakan taharah untuk melakukan solat. Kerana fa inna salata la tasihhu biduni taharati. Sebab solat itu tidak akan sah tanpa mengerjakan taharah yang sempurna. Okey. Jadi sini kita boleh belajar ni. Banyak benda kita boleh belajar. Okey. Nombor satu. Dia kata nombor satu tengok hasyiah. Wa bima la yutim ila akhir sawa'un kana syaratan syar'iyyan, sama ada syarat tersebut syarat syarak ataupun aqliyan ataupun adiyan ataupun sawaban syar'iyyan ataupun aqliyan, semua belaka. Macam tadi anak katalah, nak pergi haji, syarat dia kenapa? Kena cukup selamat perjalanan, cukup perongkosan ataupun cukup nafkah, ada visa, daftar dah haji, dah ambil vaksin, AstraZeneca ke ataupun Pfizer ke, tak kisahlah apa nama pun. Jadi benda tu, tiba-tiba Saudi kata kami cuma terima AZ dengan Sinopharm ataupun dengan dengan Pfizer je. So mengambil vaksin Pfizer pun dah kira wajib adian. Sebab kalau tak ada tu tak dapat pergi. Macam kita pergi sebelum ni kan pergi haji kena vaksin. Vaksin influenza wajib.
Jadi kalau tak ada tu memang tak boleh pergi. Memang kena tersin. Wajib ke? Wajib disebabkan adi. Jangan kita kata tak boleh Syekh, Nabi tak wajibkan Syekh. Ini bid'ah Syekh ni. Kalau macam tu kita punya fikiran, itu kita dah melawan satu sistem yang dah dibuat oleh ulama-ulama dahulu. Okay, jadi benda sinilah penting bagi ulama-ulama, orang usul, orang-orang fiqh. Kita kena ada awareness tentang hal tersebut. Jadi kita berpijak di bumi yang nyata. Dan kita berhujah dengan hujahan yang ada. Okay? Alright. So kalau sampai sini kita dah habis. Nanti kita akan masuk khurujul ma'mur an uhdatil amri. Bagaimana pula keluarnya perkara itu daripada apa yang disuruh. Nanti kita akan lihatlah kemudian. So di sini bila kita, ini basic dalam ilmu usul. Tapi basic inilah benda yang penting yang boleh mengolah pahaman usul kita. Dalam kita nak faham undang-undang yang bagaimana ulama kita karang dalam kitab fiqh mereka. Dan bagaimana kita nak memberikan pendapat kita terhadap benda baru yang berlaku. Jadi salah kalau orang kata fahaman usul ni dah habis. Dah jumud dah dalam kitab fiqh. Salah, itu salah. Tak tepat lah. Kalau kita anggap ilmu usul tu ilmu yang jamid, ilmu yang rigid lah dia. Sedangkan ilmu usul, ulama usul pun setiap zaman dia ada dia punya dia punya ijtihad usuli dia. Setiap zaman berbeza-beza. Setiap zaman berkembang-kembang. Jadi kita tidak boleh menganggap itu benda yang rigid. Bahkan dia benda yang juga ada tatawur dan juga ada development dia. Okay. So nanti kita sambung pada page ataupun muka surat 71 pada khurujul ma'mur an uhdatil amri. Okay. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Dr. untuk pengajian pada malam ini. Jadi saya akan buka